Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu yang tengah tengok video ni. Untuk kelas kali ini, kita terpaksa jalankan juga secara dalam talian melalui video sebab macam korang semua dah tahu, kita punya perintah kawalan pergerakan dilanjutkan lagi sampai 28 hari bulan. Jadi tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada subjek sejarah tingkatan 1 bab 5 iaitu tamadun awal dunia. Okey, tamadun awal dunia. Okey. Lepas tu kita dah cover 5.1 ni iaitu 4 lokasi tamadun awal dunia. Kita dah cover 4-4. Mesopotamia, Mesir Purba, tamadun Indus dengan tamadun Huang He kita dah cover. Jadi kita terus masuk kepada tajuk kita hari ini iaitu 5.2 perbandingan sumbangan tamadun awal. Okey. So apa yang kita akan tengok dekat tajuk 5.2 ini ialah kita akan tengok macam mana setiap tamadun ni dia memberi sumbangan kepada apa yang kita ada sekarang ni, apa yang kita belajar dan apa yang kita boleh belajar daripada tamadun-tamadun ni. Jadi kita terus tengok yang pertama, sumbangan tamadun-tamadun ini daripada aspek pemerintahan dan pentadbiran diorang. Okey, jadi kita tengok tamadun yang pertama iaitu tamadun Mesopotamia. Dalam tamadun Mesopotamia ni, negara kota diperintah oleh raja. Yang kedua, negara kota bersatu membentuk empire yang pertama. Dan yang terakhir ialah lahirnya undang-undang dikenali sebagai Kod Hammurabi. Kod Hammurabi ni ialah sebenarnya nama raja nama seorang raja yang terdapat dalam tamadun Mesopotamia ni. Nama dia ialah Raja Hammurabi. Raja Hammurabi ni dia dah banyak buat sumbangan terhadap tamadun Mesopotamia. Antaranya ialah dia bina bangunan, dia memperbaiki sistem pungutan cukai, dia meningkatkan kegiatan perdagangan, okey, dia memajukan kegiatan perdagangan. Jadi Kod Hammurabi ni ialah undang-undang dan dalam Kod Hammurabi ni ada 282 perkara yang dia perihalkan daripada segi perdagangan, kecurian, hukuman, semua undang-undang yang melibatkan perkara-perkara tu dia masukkan dalam Kod Hammurabi ni. Lepas tu kita tengok dalam tamadun Mesir Purba pula ada 3 perkara. Firaun memerintah negara seperti kuasa Tuhan. Raja berkuasa mutlak dan rajanya mempunyai pandangan kehidupan selepas mati. Mereka menghormati mayat untuk dikebumikan. Dalam tamadun Mesir Purba ni, diorang punya raja ni, raja diorang dikenali sebagai Firaun diorang panggil raja diorang Firaun. Okey. So dalam itulah sistem pemerintahan dan pentadbiran untuk tamadun Mesir Purba. Lepas tu kita tengok pula untuk tamadun Indus. Dalam tamadun Indus ni, teraju pemerintahan dia dipegang oleh golongan pendeta. Okey. Lepas tu golongan pendeta ni dia mempunyai pengaruh dalam bidang keagamaan dan juga pentadbiran. Jadi diorang punya pemerintahan dengan pentadbiran dekat dalam tamadun Indus ni dia diketuai oleh golongan pendeta. Seterusnya kita tengok pula tamadun Huang He. Kita tengok yang pertama, poin yang pertama, sistem politik berasaskan negara kota. Okey, sistem politik diorang. Masyarakat dan keluarga merupakan unsur yang penting dalam tamadun Huang He ni. Poin yang ketiga, pembahagian kelas sosial. Yang keempat, kuasa raja datang daripada syurga ataupun diorang kata raja ni dia mendapat mandat daripada syurga. Okey. Diorang percaya pemerintah diorang ni dia mendapat macam amanat daripada Tuhan baru dia boleh jadi seorang pemerintah. Dan yang terakhir ialah raja berkuasa dalam bidang ekonomi, politik dan juga agama. Seterusnya, kita tengok daripada aspek kegiatan ekonomi pula. Kita tengok daripada tamadun Mesopotamia dulu. Sumbangan tamadun Mesopotamia dalam kegiatan ekonomi ialah yang pertama, ekonomi ditadbir secara berpusat oleh golongan agama dan raja. Okey. Poin yang kedua, kerajaan menentukan jumlah tanaman dan bilangan petani. Dan yang terakhir, wujud pekerjaan seperti pegawai, petani, jurukira dan juga hamba. Okey. Kita tengok pula untuk tamadun Mesir Purba. Dalam tamadun Mesir Purba ni, pertanian merupakan kegiatan yang utama. Majoriti penduduk ialah petani. Petani membayar sewa tanah kepada raja dan terdapat kegiatan perdagangan. Seterusnya kita tengok pula untuk tamadun Indus.
Okey, dalam tamadun Indus ni, sistem ekonomi dia bersepadu yang berasaskan pertanian juga, sama macam dalam tamadun Mesir Purba tadi. Yang kedua, tanaman utamanya ialah gandum dan juga barley. Yang ketiga, haiwan ternakan seperti lembu dan kambing. Okey, diorang menternak haiwan seperti lembu dan kambing. Terdapat kegiatan tenunan kain dan kerja-kerja logam. Dan yang terakhir, dalam tamadun Indus ni, diorang menjalankan kegiatan perdagangan. Okey, kegiatan perdagangan diorang berkembang maju. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah tamadun Huang He. Dalam tamadun Huang He ni, tumpuan utamanya ialah pertanian, sekoi dan juga tanaman padi. Okey. Poin yang kedua ialah tanaman utamanya ialah gandum dan juga barley, sama macam dalam tamadun Indus tadi. Okey. Dia punya tanaman utama ialah gandum dan juga barley. Dan yang terakhir ialah haiwan ternakan seperti lembu, kambing, ayam dan juga BABI. Okey. Kalau kita tengok daripada aspek kegiatan ekonomi ni, macam mana dia telah menyumbang kepada kita pada zaman sekarang, kita boleh nampak yang zaman sekarang kita pun banyak menjalankan aktiviti-aktiviti pertanian. Zaman sekarang kita pun banyak menjalankan aktiviti menternak haiwan. Jadi banyak yang kita boleh belajar daripada tamadun-tamadun inilah, daripada aspek kegiatan ekonomi diorang, dan kita boleh amalkan. Okey. Jadi itu sumbangan dia lah daripada aspek kegiatan ekonomi. Seterusnya, kita tengok pula kepada teknologi. Dalam teknologi ni, untuk tamadun Mesopotamia, adanya sistem tali air. Okey. Dalam tamadun Mesopotamia ni, teknologi diorang dah mula membina sistem tali air. Yang kedua, reka cipta berasaskan gangsa. Okey, masyarakat dalam tamadun Mesopotamia dia dah mula mencipta barangan menggunakan gangsa. Ciptaan roda, sauh dan juga bajak. Sistem nombor berasaskan 60, kalender 12 bulan, mencipta emas, mencipta kertas daripada papirus. Papirus ni ialah sejenis pokok Jadi daripada papirus tu diorang cipta kertas lah. Okey. Dalam tamadun Mesopotamia ni juga, ahli astronomi, okey, ahli astronomi dalam tamadun Mesopotamia ni diorang dah mula mencerap pergerakan bulan, bintang, planet, semua tu. Mencerap ni maksudnya diorang dah mula memerhatikan lah. Okey. Diorang macam mengkaji lah. Okey, seterusnya kita tengok pula dalam tamadun Mesir Purba. Poin yang pertama, kemajuan matematik dan juga geometri. Okey. Itu sumbangan dia yang pertama. Daripada kemajuan matematik dan geometri yang diorang dah mulakan, itulah yang kita belajar untuk hari ini. Okey. Yang kedua, kemahiran dalam bidang perubatan. Sama juga, diorang cipta perubatan. Lepas tu daripada apa yang diorang kaji tu berkembang maju. Okey. Buat eksperimen, diorang tambah baik, diorang majukan sampailah apa yang kita ada hari ini. Okey. Semuanya bermula daripada diorang lah, diorang yang mulakan uji kaji tu. Yang ketiga, pembinaan terusan dan pengairan. Yang keempat, 365 hari dalam kalender tahunan. Diorang dah mula cipta sistem 365 hari dalam kalender tahunan. Dan yang terakhir ialah penciptaan kertas. Macam dalam tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba pun dah mula mencipta kertas. Lepas tu kita tengok tamadun Indus. Dalam tamadun Indus ni, kota dia dibina mengikut grid yang tepat. Adanya sistem perparitan dan juga pembentungan. Okey. 365 hari dalam kalender tahunan juga, sama macam dalam tamadun Mesir Purba tadi. Lepas tu dia pun ada menciptakan kertas. Jadi kita boleh tengok persamaan dekat sini Dan yang terakhir, tamadun Huang He, sumbangan dia melalui aspek teknologi ni ialah dia mencipta hasil cipta sutera. Okey. Yang kedua, penciptaan peralatan daripada besi. Yang ketiga, penciptaan wang shilling. Yang keempat, peningkatan pengangkutan jalan dan terusan. Dan yang terakhir ialah penciptaan kompas magnetik. Okey, jadi masyarakat dalam tamadun Huang He ni, dioranglah yang mencipta kompas magnetik, iaitu yang digunakan untuk menunjukkan arah lah. Okey. Jadi dalam kemajuan-kemajuan teknologi ni semualah diorang dah mencipta kertas. Okey, dengan disebabkan diorang lah yang mencipta kertas, kita ada kertas untuk belajar hari ini. Kita ada kertas untuk menulis hari ini. Diorang dah cipta sistem geometri dan juga matematik. Lepas tu berkembang maju sampailah apa yang kita ada untuk hari ini. Okey.
Seterusnya kita tengok daripada segi kesenian dan kesusasteraan. Kita tengok dalam tamadun Mesopotamia dulu. Tulisannya dikenali sebagai cuneiform. Okey, sistem tulisan dalam tamadun Mesopotamia ni dikenali sebagai cuneiform. Penduduk menukilkan puisi. Okey, diorang dah mula belajar untuk tulis puisi, okey, dalam tamadun Mesopotamia. Dan yang terakhir, rekaan patung untuk mengingati pemimpin. Okey, diorang ukir patung, okey, untuk menghargai pemimpin diorang. Yang kedua, dalam tamadun Mesir Purba, tulisan diorang dikenali sebagai hieroglif, okey, hieroglif. Yang kedua, lakaran hasil kesenian terdapat di tembok batu sebagai lukisan dinding di kawasan perkuburan. Okey, diorang hasil seni diorang tu diorang lakar dekat dinding, okey, dekat kawasan perkuburan, okey. Seterusnya kita tengok dalam tamadun Indus pula, okey, kesenian dan kesusasteraan dalam tamadun Indus. Kita tengok yang pertama, adanya tulisan piktograf, okey. So setiap nama tulisan dalam setiap tamadun berbeza-beza. Dalam tamadun Mesopotamia nama dia cuneiform, dalam Mesir Purba hieroglif, dan dalam Indus nama dia piktograf. Okey, penghasilan balang yang mempunyai ukiran, geometri dan juga motif alam. Okey, seterusnya kita tengok pula tamadun Huang He. Okey, dalam tamadun Huang He adanya penulisan berasal daripada piktograf sama macam tamadun Indus tadi. Hasil cipta puisi yang romantik, okey, diorang mencipta puisi juga. Yang ini sama dengan tamadun Mesopotamia tadi, diorang dah mula menulis puisi. Yang ketiga, lirik diolah dalam pelbagai bentuk tradisi masyarakat. Diorang gunakan kejadian dalam kehidupan seharian diorang, dekat keadaan kejadian di sekeliling diorang untuk olah lirik, Dan yang terakhir ialah hasil kesenian dilukis pada tembika. Okey, diorang lukis pada tembika. Okey, kita tengok aspek yang terakhir. Untuk aspek yang terakhir, kita tengok tamadun Mesopotamia dulu. Dalam tamadun Mesopotamia ni, dia mempunyai zigurat yang berfungsi sebagai rumah ibadat. Okey, zigurat ni berfungsi sebagai rumah ibadat. Kita dah bincangkan hari tu bentuk zigurat ni macam mana, cikgu dah tunjuk gambar. Okey, lepas tu yang kedua, taman tergantung Babylon, okey. Diorang ada satu binaan yang dikenali sebagai taman tergantung Babylon. Ini cikgu tunjuk gambar dia. Ini ialah taman tergantung Babylon. Okey, lepas tu kita tengok dalam tamadun Mesir Purba lah. Yang pertama ialah piramid, okey. Masyarakat dalam tamadun Mesir Purba ni lah yang membina piramid. Sphinx ni ialah sejenis kucing tu. Ini ialah Sphinx. Dia sejenis kucing. Dan yang ketiga ialah tempat ibadat. Okey. Seterusnya kita tengok dalam tamadun Indus pula. Dalam tamadun Indus, binaan bangunan yang diorang dah sumbangkan kepada kehidupan kita hari ini ialah yang pertama, kolam mandi besar, okey. Yang kedua ialah kota dibina mengikut grid yang tepat. Dalam tamadun Indus juga diorang ada jelapang, okey. Yang keempat, diorang ada sistem pipe dan pembentungan. Dan yang terakhir, diorang ada dewan perhimpunan. Dan dalam tamadun Huang He, iaitu yang terakhir, okey, ini tamadun Huang He. Dalam tamadun Huang He ni, dia kekurangan seni bina monumen, okey. Dalam tamadun Huang He, diorang kurang ada seni bina monumen ni. Bandar pertama yang dibina pada zaman dinasti Shang, okey. Bandar yang pertama dibina pada zaman dinasti Shang. Dan yang terakhir, kajian ahli arkeologi mendapati istana dan tempat ibadat dibina di tengah-tengah bandar. Jadi kita boleh tengok dalam setiap tamadun ni ada banyak yang kita boleh belajar, ada banyak yang diorang sumbangkan kepada kehidupan kita hari ini. Banyak yang kita dapat hari ini hasil daripada apa yang diorang dah buat zaman dulu-dulu. Jadi itu saja dulu untuk kelas kita hari ini. Kita dah cover 5 sumbangan diorang ni. Untuk latihan kelas kita kali ini, kalau perasan dalam modul ni kan pelajar semua dah dapat modul ni, betul tak?
Okey, modul sejarah tingkatan 1 ni, kita hanya berjaya untuk habiskan bab 5 sahaja dulu sebab cikgu tak nak terkejar-kejar habiskan 5 sampai 8 terus, okey? Sebab kita masa yang cikgu ada untuk buat video ni singkat. Jadi dalam masa sebulan ni cikgu hanya boleh cover untuk bab 5 sahaja, okey? Dan kalau pelajar semua perasan, latihan untuk bab 5 sahaja kita dah siapkan semua dekat muka surat 9 ni, okey? Dengan dekat muka surat 10 ni, okey? Dua ini ialah latihan yang terdapat dalam bab 5. Start daripada muka surat 11 ni, muka surat 12 dan juga muka surat 13 ni. Okey, tiga muka surat ni ialah latihan untuk bab 6, 7 dan 8. Jadi bab 6, 7 dengan 8 kita tak masuk lagi. Jadi muka surat 11, 12 dengan 13 ni kita tak boleh buat dulu. Jadi untuk latihan kita untuk kelas kali ini, lepas pelajar semua dah habis tengok video ni, cikgu akan sediakan soalan dan pelajar hanya perlu jawab berdasarkan soalan yang cikgu dah sediakan tu lah. Okey? Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh tanya dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu telah jawab. Jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu. Okey? InsyaAllah kita jumpa untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.